Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Amir Fuad bersama rakan saya Jufri Juki dan juga Izzy Nazri. Minggu lepas Jufri tak ada. Minggu ni Amir pula tak ada. Kita tukar-tukarlah sub orang kata. Rolling substitution. Minggu ni debat bola kita nak cerita pasal krisis pasukan Perak. So cerita dia kita nak fokus kepada Khalid Jamlus sebab ada beberapa cerita pasal Khalid Jamlus. Tapi kita selit sikit lah apa yang sebenarnya tengah jadi dengan pasukan Perak. Hari tu dibelasah oleh pasukan JDT, seri dengan KL, tapi sekarang ni tiba-tiba kita dapat berita. Kita masuk dulu berita yang kurang enak, iaitu Presiden PAFA bukan memecat, merehatkan Ketua Jurulatih Chow Yee Fat dan digantikan dengan penolong jurulatih pasukan Perak. Okey, kat sini aku nak tanya Jufri dulu lah. Kau rasa wajar direhatkan? Ada impact kalau direhatkan dan digantikan dengan penolong jurulatih Perak? Okay, pendapat aku simple. Kita pernah ada kes yang sama dulu masa dekat Seripang FC yang aku ingat lagi panel, mungkin Amir masa tu, aku rasa easy dia. Kita memang tak setuju lah. Kita memang orang kata tim kita lah aku percaya semua yang kita tak agree lah dengan situasi yang menggunakan orang kata trend yang menggunakan direhatkan ni. Kalau kau rasa dia tak perlu kat dalam team, kau boleh just sack dia ataupun sebab aku macam aku cakap is tak profesional lah untuk merehatkan. Apa terms merehatkan ni lah. Okey, untuk menjawabkan soalan kau, mungkin dari segi dua pandangan berbeza, dari sudut para pemain punya harmoni, mungkin aku rasa mereka bermain untuk jurulatih ni lah. Tapi mungkin pandangan management, aku rasa jurulatih ni yang membuatkan Leandro dengan siapa lagi seorang tu, import dia tu? Kareska Kareka pun dah tamatkan kontrak. Mungkinlah pandangan management, mungkin jurulatih ni ada mempengaruhi keputusan pemain, keluarnya pemain. Mungkin pihak pengurusan Perak nampak macam jurulatih ni adalah antara yang orang kata virus lah, ataupun player ni semua main untuk jurulatih. Tapi kalau jurulatih kata if you want to go, you just go, mungkin akan lagi teruk. Itu yang aku nampak lah kat management side. Tapi kalau dari segi team, of course, bila kau kehilangan seorang jurulatih yang daripada awal musim, yang dah melatih kau dan tahu rancangan kau, of course dia ada one to one dengan setiap pemain, dia dah tahu apa dia punya orang kata target dia daripada awal liga, dah terjadi macam ni, along the way jadi macam ni, of course akan rosakkan lagi moral pasukan lah. Macam Jufri cakap, yelah ada pandangan yang berbeza lah. Personal yang berbeza, maksudnya sekarang ketua jurulatih dah tak ada, penolong jurulatih pula dijadikan ketua jurulatih sementara. Kau rasa ada perbezaan? Adakah dengan penolong ketua jurulatih ni Perak akan jadi lebih baik? Sebenarnya pertukaran ni baru saja dilakukan, jadi terlalu awal untuk kita menilai. Tapi secara general lah, kau rasa akan beri impak yang positif ataupun kau rasa sebenarnya sama je sebab player pun sama, import player pun dah keluar, ataupun macam mana kau rasa? Sejujurnya kalau kau tanya aku, landscape bola sepak di Malaysia ni tak sama dengan di luar. Aku bagi contoh, kalau di luar mungkin bila seorang itu direhatkan ke atau di-sack ke, kau boleh nampak perubahan tu secara drastik. Contoh kat Liga EPL ke apa. Tapi kat di Malaysia ni, personally aku rasa mungkin dia akan jadi sama je buat sementara waktu, until satu masa, mungkin dah selepas beberapa perlawanan ke, mungkin baru kita boleh nampak penilaian pertukaran coach itu bagus atau tak bagus. Untuk setakat ni aku rasa macam sama lagi ni. Pasal itu ketua dia, yang ini penolong dia take over. So aku rasa diorang ada filosofi yang sama mungkin, kita tak tahu. Jadi diorang punya mentality, mungkin diorang punya pemikiran strategi bola sepak diorang mungkin sedikit sama kan. Ini pandangan aku pula lah. Aku rasa bagi aku takkan ada impact lah, sebab aku rasa pasukan Perak ni masalah dia lagi mendalam daripada pasukan tu sendiri. Dari segi ada masalah gaji, masalah management tu sendiri. Bagi aku itulah sebab yang buat keputusan sendiri PAFA yang memiliki pasukan Perak FC. Aku dapat rasakan Perak FC punya pengurusan ataupun PAFA yang bermasalah lah, tapi itu pandangan aku lah. Lagi kita nak cerita pasal krisis Perak ni, sebelum kita masuk pasal Khalid Jamlus ni yang kita nak cerita ni, dia berterusan macam hari tu ada viral lah Izzy ni aku tanya Izzy lah sebab aku rasa Izzy ada post benda ni. Perak FC letak iklan jawatan kosong untuk mencari pemain muda, pemain presiden dan pemain belia. Apa reaksi kau Izzy bila kau nampak pasukan macam pasukan Perak profesional dia pergi laman web untuk mencari pemain muda? Satu je, aku rasa itu mungkin dah last option, macam terdesak betul lah ni nak cari pemain ni.
Sebab kita tahu krisis yang berlaku dalam Perak ini bermula daripada logo, lepas tu daripada pemisahan perswastaan, kemudian bawa kepada Memek Darurat COVID tak disambungkan. Benda ni menipu-nipu, tunggakan gaji 2 bulan, MB Perak datang tolong. Jadi aku rasa bila benda ni dah sampai satu tahap yang macam engkau dah tak ada pemain kau cabut lari disebabkan gaji punya isu, jadi kau terpaksa tarik budak-budak pemain Perak dua, mungkin ada few pemain, berlaku banyak kekosongan kat situ. Jadi sampai satu tahap kekosongan itu perlu diisi. Cara bagaimana nak isi, inilah cara mereka lakukan, iaitu dengan mengiklankan, which is bagi aku agak kelakar kan, dan obviously memang ini satu tindakan yang macam last resort lah kot bagi pasukan Perak untuk diorang survive kan, sampai tak macam tu. Tapi bila aku tengok iklan tu, sebenarnya aku bukan rasa dia cari pemain bola, dia cari pekerja bola. Jadi dia lebih kurang gitulah Min kan. Aku nak cari orang pemain bola, tapi dalam arti kata lain aku iklankan tu macam nak cari pekerja bola. Jadi kelakar kat situ. Sebab ada yang mempersoalkan, ada pihak yang mempersoalkan kata kenapa tak guna sahaja PLD, iaitu Pusat Latihan Daerah di bawah NFDP. Maksudnya ambil budak-budak tu jadikan kau punya pelapis. Maksudnya kita PLD tu jadi akademi kau kan. Ini dah banyak cadangan lah di banyak-banyak negeri pun sebenarnya NFDP boleh melepaskan benda tu. Macam mana Juf? Kau rasa adakah ini pembangunan bola sepak yang kita nak tengok kau rasa? Semua nampak yang actually pengurusan klub ni sangat lemah lah. Kalau kau dah mencari youth player, kau sampai post kepada yang macam ala-ala Job Street ni semua. So sebenarnya all this while tak ada youth player ke, ataupun youth player yang ada tu semua dah lari ke kan, sebab I'm sure sebab dia pun ada Perak FC 2. Jadi nampaklah kalau katanya aku kat sini memang nampak pengurusan yang lemah. Aku tak nak cakap semua pasukan, tapi memang wujud sesetengah dekat dalam liga kita yang masih hanya fokuskan macam kita cakap lah, bajet tu hanya digunakan untuk player. Lagi krisis Perak nak cerita pasal krisis Perak. Pemain import Leandro dan Karika batal kontrak dan tinggalkan Perak. Ketua jurulatih sebelum ni Chong Yifat menyifatkan dia tak tahu apa punca dua pemain tersebut tinggal pasukan Perak. Lepas tu pula kita tahu ada Nana Poku dalam pasukan Perak. Nana Poku ni pun daripada UiTM. Dengan UiTM pun dia tak perform sangat. So aku tak tahu kenapa Perak ambil dia, desperate barangkali ataupun dah tiada option ataupun option lain. And then ada orang mempersoalkan siapa punya keputusan untuk ambil Marshall, Zobaru dengan Gislen. Ini pemain import Perak yang baru. Kau bayangkan kau dah ada pemain import macam siapa Leandro dengan ni, kau tak jaga, lepas tu kau dalam krisis tak cukup kewangan. Lepas tu kau buang dia orang, tak tahu kau kena bayar pampasan ke tidak, aku tak tahu apa cerita. Aku rasa kenalah bayar pampasan sebab pemain import ni tak bodoh. Dia orang mesti minta pampasan kalau dia orang nak keluar. Jadi ambil pemain import yang baru, keluar lagi duit baru. Macam mana? Apa yang kau rasa apa yang dimainkan dalam fikiran management ni, Juf? Perak ni bila dia orang buat keputusan-keputusan macam ni? Mungkin aku rasa dia ada rasa orang kata tak nak bagi orang kata sifat mengalah tu lagi lah, tak nak totally bagi pasukan Perak ni terus orang kata ke Liga Perdana. Jadi dia nak memberikan persaingan lah dengan adanya import-import. Tetapi tu aku cakap dengan kenapa dia ambil import tu, mungkin ini adalah import-import yang harganya mungkin lebih murah. Dan tapi macam kau cakap Amin, aku setuju yang di mana kalau ikutkan, kalau kau fikir kau nak kena bayar ganti rugi, termination contract dan sebagainya, adalah orang kata keluar lebih wang lah. Perak ni sebenarnya dia dah teruk sangat, dia kena jatuh dan bangun semula perlahan-lahan, dan mungkin daripada Liga Perdana, bukan daripada Liga Super. Dia dah kena lupakan dah Liga Super ni, dan cukup-cukup lah nak tukar pemain-pemain import. Macam Juf cakap, bagilah peluang kepada pemain muda, pemain tempatan untuk mengangkat balik Perak dan restructure balik ataupun struktur balik kewangan pasukan Perak FC. Sebab ada yang penyokong Perak mendakwa, dia kata pemain import yang ada sekarang ni pun kualitinya macam pemain bola sepak sosial. Tak tahu betul ke tidak sebab aku tak tengok Perak main sangat, tapi aku tengok highlight apa semua. So kebanyakan penyokong Perak rasa macam kualiti pemain import yang ada sekarang tidak cukup bagus lah. So kalau tak cukup bagus, kenapa mereka patut berada di situ? So itu persoalan dia lah. Okey, aku nak masuk pasal Khalid Jamrus pula.
kabar angin kata Khalid Jamlus mungkin sebelum ni lah kan dilantik sebagai ketua jurulatih Perak, tapi Khalid lepas tu Khalid ada keluarkan kenyataan, and segelintir penyokong juga mahu Khalid ganti Chong Hifat sebelum ni. Penyokong mesti nak tengok seorang yang ada hati dengan Perak kan. Khalid kata dia tak layak. Ni Khalid yang kata tapi kalau tak diberi peluang macam mana nak belajar. Kau rasa macam mana Aziz? Kau rasa Khalid Jamlus jawapan yang tepat untuk pasukan Perak ketika ini, kau rasa? Personally, aku rasa tak. Sebab, yelah, kena ingat yang betul, coach tu pun penting, tapi pemain pun penting juga. Kalau kita tukar coach, tapi pemain yang sedia ada pemain yang sama, aku rasa tak ke mana pun. So, apa yang perlu Perak lakukan, macam korang semua cakap, aku memang setuju. Perak kena reset balik pasukan diorang. Right now, diorang tengah menggunakan kederat pemain muda. Untuk long term punya planning, sangat bagus. Diorang ni memang nak asah bakat pemain muda ni main dekat peringkat Liga Super. Tapi dengan cara laluan yang berbeza lah. Which is tengah krisis, benda ni yang diorang lakukan. Alright. So, untuk Khalid Jamlus punya cerita, anda kata Khalid Jamlus itu adalah jalan penyelesaian pasukan Perak. Ketika ini, aku rasa tidak lah. Dan aku agree bila Khalid Jamlus kata, dia tak layak, tapi tak salah diberi peluang kan. Tapi yalah, kau mana pun bila dia cakap macam tu, kalau itu peluang yang dia dapat, itu adalah punca rezeki dia. Kita tak boleh nak menidakkan kan. Tapi aku suka ayat dia susun ayat itu, dia rasa dia tak layak, tapi kalau diberi peluang apa salahnya. So aku sebenarnya bagi aku dia belum sesuai lagi untuk Perak. Tapi kalau diberi peluang, aku support. Masalah Perak sekarang ni, yalah aku pun sebenarnya setuju dengan Izzy yang sebenarnya Khalid bukan jawapannya, sebab bukan masalah kejurulatihan bagi aku sekarang ni. Masalah pengurusan, masalah tak bayar gaji, masalah banyak pemain yang meninggalkan pasukan. Syarul Saad, bukan sahaja pemain import, Syarul Saad, pemain-pemain lain. Syarif Fikri pada awal musim apa semua kan. Pemain tak cukup bagus. Pemain J. Partiban dan juga seorang lagi, Kenny Paraj yang pindah ke pasukan KL. So, banyak krisis dan ini bukan isu kejurulatihan. Kalau penyokong Perak rasa yang tukar Khalid Jamlus jadi ketua jurulatih akan menyelesaikan masalah dan Perak akan stay dalam Liga Super, aku tak rasa itu jawapan yang betul. Tapi soalan seterusnya aku nak tanya Juh ni, wajar tak? Walaupun dia rasa dia tak bagus, tapi kau rasa wajar tak Khalid diberi peluang? Menjawab soalan aku ni, wajar Khalid diberi peluang. Tapi macam kita tadi macam kita apa dijawab oleh Izzy tak sesuai untuk jadi jurulatih, ya betul, tapi aku rasa wajar dalam ketika ini macam aku cakap tadi, apa dengan baki perlawanan yang ada, plan dia untuk aku nampak adalah dengan memasukkan semua pemain tempatan dan juga pemain-pemain muda, dan begitu juga wajar untuk Khalid Jamlus ada dalam krusial waktu begini untuk menaikkan semangat para pemain untuk bermain untuk lencana untuk pasukan Perak sendiri. Orang kata bukan sebagai jurulatih, tapi dia patut ada dalam orang kata dalam tim kejurulatihan tu sendiri. Sebab macam kita tahu, kalau dia sanggup untuk curahkan bakat, dia sanggup untuk sharekan semua dia punya experience, pengalaman dia semua. Aku rasa waktu crucial macam ni, of course Khalid rasa dia terpanggil untuk pasukan kesayangan dia yang bawa dia naik. Aku rasa sikit sebanyak memberi banyak orang kata tunjuk ajar kepada tenaga muda. Tapi aku cakap dengan syarat dia bawa lah pemain muda, bukanlah pakai Nana Poku, Mama Poku ni semua. Panggil Poku. Aku. Tapi import dia memang teruk Import dia memang teruk ni. Teruk, sangat teruk. Nana Poku semua ni tak perlu. Baik panggil player-player muda, player-player tempatan. Kan? So, I mean, peluang yang ada ni tu aku cakap kena percayalah. Apa dalam orang kata musim ni pun PJ City membuktikan player tempatan tidak membuatkan kau gagal. Jadi untuk aku dekat sini tu aku cakap Perak patut percaya, dan management patut tahu yang kesilapan telah dilakukan, dan jangan cuba-cuba untuk bagi aku kita walaupun kita dalam krisis kita nak cuba elak dengan masukkan ni lah player import, tapi yang kita tahu standard dia tak ke mana. Pengalaman Khalid hanya bersama dengan Saim Dabi dan PDRM sahaja, tetapi bukan sebagai ketua jurulatih. Jawatan yang disandang tak salah penolong lah ataupun jurulatih biasa. Mungkin untuk aku pula, aku rasa jawatan ketua jurulatih Perak ni terlalu besar. Sebab krisis Perak ni teruk, nanti takut kerjaya beliau yang muda ni terus menjunam. Maksudnya kau bagi peluang kat Khalid, aku rasa lah ni kalau sebagai ketua jurulatih, aku rasa kalau kau bagi dia ketua jurulatih dengan krisis Perak yang teruk ni apa semua, dia dapat kurang support, tim jatuh,
takut penyokong pun dah tak support dia apa semua, takut kerjaya dia pun akan jadi lagi menjunam lah. Itu pandangan aku lah. Tapi dia boleh juga jadi, dia bawa pergi Liga Perdana, dia bawa balik naik, apa-apa pun boleh jadilah. Dan sebelum ni pun Khalid pernah menolak jawatan jurulatih Akademi Mokhtar Dahri sebab keluarga. So itu Khalid Jamlus lah. And then Khalid pun tadi Jufri ada sebut mahu menawarkan secara percuma dia punya pengalaman, ilmu nak bantu Perak kembali ke prestasi lebih baik. Whether or not sempat musim ni mungkin dia boleh bagi, mungkin bukan sebagai ketua jurulatih, tapi kita tak tahu. Mungkin boleh naikkan semangat, tapi Perak masih berada di Liga Perdana atau Liga Super atau menjurumus, kita takkan tahulah. Tapi aku rasa secara percuma tu aku rasa Perak bayarlah sikit. Khalid ni pun sekarang ni, yelah, kalau aku tengok cerita dekat saya, aku nak share dengan korang lah. Dugaan Khalid Jamlus ni besar. Bisnes dia tutup sebab COVID-19. Aku tak tahu korang perasan ke tak. Dia buka bisnes. Dia jual dia punya medal hari tu dekat Sultan Selangor. Dia buka bisnes. And then bisnes dia ditutup sebab COVID dan PKP. Lepas tu baru-baru ni anak beliau juga dihidapi penyakit COVID-19. So orang kata, yalah, sebelum ni kita ada kritik dia sikit juga sebab dia punya attitude ke apa. Tapi at the end of the day sebenarnya dia seorang manusia. Dia juga seorang bekas penyerang pasukan kebangsaan. Aku rasa kita semua boleh simpatilah dengan beliau dan harap dia murah rezeki. Tapi bagi aku, macam Izzy juga cakap tadi, mungkin dia tak layak, bukan jawapan untuk Perak, tapi kalau dia dapat kerja dekat Perak FC, aku rasa aku tak adalah nak kata benda yang aku kata go ahead, itu rezeki dia dan mungkin dia boleh bina kerjaya dia daripada situ. Krisis Perak ni kita dah cerita banyak kali dah dengan penyokong Perak, lepas tu tiba-tiba hari ni dengan Chow Yifat dah tak ada, dengan pemain import keluar, pemain tempatan keluar. Kau rasa macam mana Izzy? Ending pasukan Perak ni kau rasa? Apa yang akan jadi sebenarnya kau rasa? Kau predict lah, prediction kau. Kau rasa Perak ni apa akan jadi, Perak FC? Untuk season ni, Perak dengan krisis yang ada, aku baru tengok 2 game. Previous game JDT lawan Perak, aku tengok highlight. Di situ aku tengok Perak lawan Penang. Nampak gaya lah Min. Nampak gayanya aku rasa macam Perak ni memang mungkin akan kekal. Bukan kekal, sorry. Perak akan jatuh ke Liga Perdana. Kalau beginilah prestasi yang ada. Okay Juf, kalau ending dia jatuh Liga Perdana, apa yang kau rasa Perak perlu lakukan lah di Liga Perdana? Okay, obviously kau dah sebut tadi, pemain muda. Adakah kau still akan rasa macam, okay, Liga Perdana ni memang peluang lah, memang untuk pemain muda, pemain tempatan, tak perlu lagi pemain import? Okey, pertama sekali aku nak sebelum aku jawab dia, kalau dia turun ke Liga Perdana aku nak prediksi aku untuk pasukan Perak ni, aku rasa dia tak relegate lah. Aku rasa dia tak relegate. Tapi dengan cara permainan dia, sejujurnya aku pun tengok game malam ni mungkin aku tak tengok lawan JDT. Sejujurnya bila aku tengok gol-gol yang dia bolos, 4 gol lawan Penang malam-malam ni, aku tengok sebenarnya lebih kepada moral pasukan. Moral pasukan tu terlalu rendah aku rasa. Jadi kalau ada sesuatu perubahan macam kita bincang tadi, adanya Khalid Jamlus dan sebagainya masuk, ada perubahan untuk baca perlawanan ni, mungkin tak tahulah management Perak mendengar orang kata seruan-seruan daripada penyokong Perak ni hanya kehilangan semangat sebenarnya. Kan gol-gol tadi pun sebenarnya gol kehilangan semangat saja sebenarnya. Moral terlalu rendah. Okey, itu prediksi aku, dia tak akan ke Liga Perdana sebab bagi aku ini adalah Perak. Walaupun aku bukan penyokong Perak, tapi Perak they will fight. Dia tak akan ke tanah lah orang kata relegate. Okey, dan kalau sorry Jo. Kalau macam tu, aku nak tukar soalan aku kepada kau. Kalau kau rasa adakah ia lebih baik untuk Perak relegate ke Liga Perdana ataupun dia kekal ke Liga Super untuk pasukan ni reset, mula balik? Kau rasa macam mana? Walaupun dia di Liga Perdana maupun dia di Liga Super, aku rasa untuk tahun depan dia akan reset lah. Kalau tak reset, aku rasa management ni tak pernah belajar apa-apalah pada season ni. Kan? Seharusnya jawapan dia kalau dia kat Liga Perdana ataupun dia kekal di Liga Super, dua-dua masih akan reset dengan perbelanjaan, dengan pemain yang ada. Of course, macam aku cakap, dia akan tak ada salah pun kalau dia buat seperti BJ City yang semua pemain tempatan sahaja. Tak ada masalah. Macam aku cakap, Perak bukanlah nama kecil yang, minta maaf lah bukanlah aku nak bandingkan apa, tapi ialah Perak dia bukan Perlis. Dia bukan Perak adalah pasukan yang antara yang teratas. Pasukan macam aku masih topik ni yang aku pernah sebut juga. Dia 2 tahun lepas dia masih ada dalam Piala Malaysia, finalist dan sebagainya zaman Manuel Gregory. Dan cuma sekarang jatuh sebab krisis sahaja.
Kena ingat Tapi- dia still adalah pasukan gergasi kat dalam Malaysia. Tapi Juf, kalau katakan Perak adalah pasukan yang besar, ini aku just nak pandangan korang lah, easy pun boleh bagi. Perak adalah pasukan yang besar. Di Liga Super kau kena spend yang banyak untuk kekalkan status kau. Di Liga Perdana kau lebih boleh spend lagi sikit ataupun pembelanjaan lagi sikit di Liga Perdana. Adakah kau rasa macam reset di Liga Perdana lebih mudah daripada reset di Liga Super, dan Perak ni boleh turunkan ego dia tak? Maksudnya nak main semua pemain tempatan, especially dekat Liga Super. Itu maksud aku, kira macam reset di Liga Perdana okey ke, ataupun reset kau rasa lebih mudah, ataupun reset di Liga Super lebih mudah kau rasa? Itu maksud aku dari segi pembelanjaan, dari segi ego pasukan Perak tu sendiri sebagai pasukan yang besar. Obviously kalau buat perbandingan antara reset mana yang lebih sesuai ataupun lebih kena dengan krisis yang berlaku terhadap Perak sekarang ni, reset di Liga Perdana lah. Sebab kita tahu titik tolak permasalahan ini berlaku adalah disebabkan gaji, kan, pengurusan pengurusan, seterusnya isu dia gaji dan terpalit kepada pemain cabut lari. So bagi aku reset di Liga Perdana tu nampak lebih sesuai untuk Perak in terms of pengurusan punya perbelanjaan, in terms of barisan pemain, mungkin boleh diguna pakai Jufri punya idea, which is banyakkan pemain muda, pemain tempatan, sebab bayarannya lebih tidaklah terlalu mahal, kan. Jadi sekurang-kurangnya boleh kawal selia perbelanjaan Perak itu sendiri. Kita pun selalu bercakap ukur baju badan sendiri. Kalau kau ada 2 juta, kau spend lah ikut kadar yang 2 juta tu, kan. Janganlah pergi habis pergi beli import apa semua. Obviously pemain import selit sikit memang tak okey loh untuk Perak, kan. Walaupun Nana pun putus sekolah, tapi aku nak cakap ni dia punya center back tu yang kau sebut tadi tu, Min. Apa nama dia? Martial. Kan. Itu Marcel Kalonda ke apa aku tak tahulah, kan, tapi dia tak okey lah untuk Perak, kan. So bagi aku kalau reset, harap dia tak ada lah untuk aku. Kalau reset, tolonglah singkirkan dia, kan. Tak sesuai. Aku rasa fans Perak pun akan bersetuju dengan aku. Okey, aku rasa itu sedikit sebanyak input daripada Jufri, Izzy dan dengan aku sendiri kepada, aku tak tahu, mungkin penyokong Perak ada diorang punya input ataupun komen diorang sendiri. Korang boleh komen dekat video kat bawah ni. Aku bersama Izzy, aku rasa Perak akan turun ke Liga Perdana kalau nak ikutkan lah, sebab sekarang UiTM memang dah teruk. Sebenarnya Perak ada peluang lagi sebab yang depan dia pun tak jauh, beberapa markah je sebenarnya. Melaka United. Lepas tu Pahang. Sri Pahang. So Melaka dengan Pahang pun bukanlah kata tengah on form ataupun apa. So boleh apa-apa boleh jadi, tapi aku predict mungkin Perak akan terjatuh lah dengan sekarang punya situasi. Jadi untuk penyokong Perak, sila komen dan terima kasih kerana menyokong pemain ke-12. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan untuk topik dan perbincangan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.